atau gula itu menjadi khamar ia seperti air anggur. Jadi kalau bahan yang dicampur macam madu, gandum, gula, ni bahan-bahan ni dia sendiri pun berubah. Dia sendiri berubah jadi cuka. Saya tengok diorang buat apa tu, air apa panggil tu, dia untuk perut. Kat rumah saya dia orang buat tu. Sekarang dah famous lah. Sedap air tu. Dia apa tu yang nak bagi minum, campuram tu, prebiotic drink, prebiotic tu dia ambil daripada kulat, macam kulat tu. Tengok dia besar, lepas tu berbuih tu. Minum memang sedap. Sedap tu. Percukaan dia cuka tu. Dia tambah gula tu. Dia mana tambah gula. Sebab dia tapi tak banyak lah. Gula tu memang ditambah untuk cepatkan proses tu. Tu first time tengok yang Noh Haji buat tu. Tambah gula, dia tambah. Jadi benda tu campur, dia berbuih keluar kan. Jadi kita minum tu bergas. Sedap perut kita ni. Dia prebiotik. Minuman prebiotik. Apa nama dia? Tak ingat. Ya, orang rumah saya dia belajar tu. Ada formula nak buat. Macam Yakult dia. Yakult tak tahu. Ini memang asli ni. Asli dia memang bela. Dia bela kulat tu. Campur. Letak. Dia daun teh pun ada sikit. Biar lama-lama jadi. Sedap. Untuk prebiotik perut memang bagus. Dan kos dia rendah. Tak mahal. Kalau dia orang jual satu botol kat RM13, RM15. Apa nama dia? Lupa. InsyaAllah dia kita bawa ni. Di kita ni tak terdedah benda ni. Jadi kita tak nampak lah benda ni. Kita main minum teh tarik mana nampak Jadi tak apa. Benda-benda ni kalau dicampur tak apa, sebab benda tu sendiri berubah menjadi khamar dan berubah menjadi cuka. Gula, gandum, anggur kering, kurma kering, tiada bercampur jadi suci kerana bahawasanya diri bukan diri madu, diri gandum, diri gula tu jadi khamar ia seperti air anggur dan seperti air kurma. Maka tiadalah dibilangkan ia suatu ain yang lain daripada yang mencampuri dia. Tak masalah. Adapun jika jadi cuka ia dengan beserta ain yang lain daripada gula tadi, lain daripada gandum, ke dalamnya, padahal ain itu kekal ia di dalamnya hingga jadi cuka, kekal. Kita tahu satu benda enzim taruh dalam tu, berubah cepat sikit, benda tu ada dalam tu, maka tiadalah jadi suci cuka itu. Sebab apa? Dalam tu ada satu benda tu dah kena najis. Contohlah saya ambil tisu ni, benda tu macam tisu ni. Ni dalam ni ada arak ni, ada air anggur yang dah tukar jadi arak. Saya campur benda ni dalam ni supaya benda ni cepat berubah menjadi cuka. Benda ni dalam ni, bila benda ni dalam ni, benda ni mutanajis kan, dia tak berubah jadi cuka. Dia sendiri tak berubah jadi cuka. Dia bernajis. Bila dia bernajis, dia dalam cuka, maka dia menajiskan cuka tu. Sebab tu tak boleh ada. Dulu dia orang bahas masalah Ajinomoto kan. Pembuatan Ajinomoto. Ajinomoto tu, yang asal tu, dia masalah tu pada proses itu. Dia nak ubah menjadi Ajinomoto, dia campur enzim. Enzim tu yang daripada kulit, daripada babi tu, bukan Ajinomoto tu. Jadi dicampur, berubah menjadi Ajinomoto. Saya baca artikel tu. Jadi bila dia berubah tu, benda tu masih kat dalam tu, najis lah. Dia kata tak ada apa-apa ni, hanya enzim ni lah. Enzim tu benda yang nak mempercepatkan proses tu. Campur benda tu tak keluar. Benda tu pun tak yang boleh cuma ni arak je. Tak faham? Kalau babi, benda enzim babi berubah hakikat menjadi apa tadi?
masuk dalam Ajinomoto, dia tetap asal dia babi. Najis. Tak boleh. Yang boleh cuma arak ni. Lepas tu dengan satu benda ni. Dengan kulit bangkai. Dua je. Benda najis boleh berubah jadi suci, dua je. Arak dengan kulit bangkai. Buat kasut, buat baju, buat kulit, buat itu boleh. Lain tak ada. Dan syarat dua ni saja. Tak boleh nak kias-kias. Hanya dua ni saja. Lepas tu dia kata, ni tahu. Maka tiadalah jadi suci cuka itu sama ada dijatuhkan ia berain itu ke dalamnya arak atau jatuh benda itu dengan sendirinya. Jatuh dalam arak tu. Betul arak tu berubah jadi cepat berubah jadi cuka. Najis. Atau dengan ditiup angin akan dia. Ataupun angin tiup. Benda tu jatuh, kena tiup di angin. Sama ada angin itu memberi kesan angin tu pada menyegerakan jadi cuka. Benda tu terjatuh, lepas tu ditiup di angin. Bila angin tiup dia jadi cepat jadi cuka. Benda tu, benda yang masuk tu. Contoh macam mana? Siapa boleh baca tu? Siapa baca? Ba alif waw nun sin ya roha. Siapa boleh baca? Cuba baca. Ada tak kan? Cuba baca. Apa tu? Bawang sirih. Bawang merah. Teruk saya baca. Tengok-tengok alhamdulillah ada dobit tu. Bawang tu bawang. Sin tu mim. Jadilah bawang merah. Baca bawang sirih. Bawang sirah. Apa benda nak baca tu? Rupanya bawang merah. Bawang merah ni kan dia power kan. Bila dia kena angin, dia jatuh dalam tu. Bila dia jatuh dalam arak tu, tiup dia angin, dia mencepatkan lagi proses tu. So bawang ni dia ada dia punya gas kan, bawang merah. Dan roti hangat, roti bakar tu jatuh dalam arak tu. Tiup dia angin. Lagi dia menyemarakkan perubahan. Arak cepat berubah menjadi cuka. Maka terjejaslah proses itu kerana ada ain dalam tu. Atau tiada, maknanya tiada apa? Tiada efek, tak ada kesan. Benda tu tak, angin tiup tak ada kesan kat dia. Dia jatuh, angin tiup. Angin tiup tu ada tak kesan? Tak ada. Contoh batu. Batu jatuh dalam tu, berubah. Jadi cepat berubah. Batu tak ada kesan apa-apa. Tetap najis. Sebab batu tu jadi mutan najis. Batu tak membantu apa proses tu. Kerana batu tu tak hancur, tak berubah menjadi arak, menjadi cuka, maka batu tu je mutan najis. Betul, berubah atau tak berubah. Bawang merah mungkinlah dia berubah. Tapi bawang merah berubah. Itu dia. Itu contoh. Adapun elat yang demikian itu, kerana bahawasanya elat, apa sebab? Apa sebab bila ada benda jatuh dalam satu air anggur yang berubah jadi arak jadi cuka, menyebabkan cuka tu najis? Mana elat dia? Kerana bahawasanya ain yang menyertai itu mutan najis. Bawang merah tu mutan najis. Batu tu mutan najis atau mutan najis? Benda yang terkena najis, kena disucikan. Dan dengan khamar, menyertai ia dengan mutan najis ia. Dan dengan khamar, maka iaitulah yang menajiskan akan cuka. Waktu najis cuka tu. Maka dari kerana inilah, jikalau dikeluarkan ain itu daripadanya arak, sebelum ia arak menjadi cuka, saya sucilah cuka itu. Kalau terjatuh batu dalam tu, sebelum arak ni jadi cuka, kita dah buat keluar dah. Lepas tu berubah menjadi cuka, tak apa. Sebab dah keluar. Dia dah keluar sebelum berubah jadi cuka. Tak ada mutan najis tu dah. Benda dah dikeluarkan. Kira Ustaz, bawang ke batu tadi tu yang masuk dalam arak tu, dia akan berubah menjadi mutan najis lah. Mutan najis.
Sama ada dia memberi kesan pada arak tu, tak bagi kesan ke, tak ada masalah. Jadi dah termasuk dalam tu. Bila arak tu tukar jadi cuka, kalau kita bawa keluar batu tu, Selepas dah jadi cuka. tukar jadi cuka. Tak, So, tetap najis. najis. Dia kena sebelum jadi cuka. Dikeluarkan sebelum jadi cuka. Nampak tak? Inilah jika ada ain yang menyertai dia itu suci. Batu suci kan? Batu bukan najis. Batu bukan najis kan? Tak masalah. Ataupun roti hangat bukan najis. Adapun jika ada ain itu najis, macam mana? Benda tu segi najis, tai kucing masuk dalam tu. Ain najis masuk dalam arak tu. Maka tiadalah cuka itu suci. Dan jika dikeluarkan ain najis itu daripadanya arak dahulu daripada ia arak, jadi cuka sekalipun. Masuk tai dalam tu. Masuk benda najis. Najis betul, najis. Kita keluarkan najis, tetap najis. Tu kata tadi. Jadi kalau kita faham macam proses Ajinomoto dia kan, masuk enzim babi dalam tu. Walaupun dia keluar sebelum dia berubah jadi Ajinomoto, tetap najis. Sebab yang masuk tu najis. Yang tadi yang masuk tu benda suci. Ada bahas dah. Tapi kalau najis lagi yang masuk, najis pun najiskan. Nampak tak? Kita nampak mengaji ni macam, alah penting mengaji ni. Jangan. Nanti bila ada macam-macam benda, makanan-makanan syubhat datang, perbahasan tu kita dah boleh nampak dah. Kita sendiri boleh mengukur benda ni najis tak najis. Kita faham proses kan? Tak boleh. Tak spesifik. Itu contoh je. Contoh. Tak mesti apa saja benda kata enzim ke, benda coklat ke, apa saja. Kalau arak tu kita masuk sesuatu macam gula, kalau kita larut dalam tu, Gula tak apa, sebab gula memang berubah jadi cuka. Betul kata tadi, gula gandum boleh. Benda ain tu sendiri akan berubah. Ain gula, ain gandum. Apa tadi? Batu tak? Batu tak? Batu. Madu ya. Madu apa ya? kiranya masuk sesuatu yang benda yang boleh larut dalam Ya. tu, kira Itu saja, tak ada lah. Dua tu je. Yang cakap madu, gula, gandum. Jangan tambah lagi. Dia benda tu memang boleh berubah menjadi cuka. Dia sendiri boleh berubah. Dia mempercepatkan dan dia sendiri berubah menjadi cuka. Dia hilang, larut. Dia sendiri jadi. Dia sendiri jadi. Tu kat belakang tu kan. Lepas tu dia kata sekalian dia bukan seperti tu, memang tu saja tu. Daripada air yang dibubuh dalamnya gandum serta buah anggur kering, kurma kering atau sebagainya. Itu je. Gula, madu, lain tak ada. Kita campur spirulina lah. Tak boleh. Yang itu. Sekarang tak ada dah. Sekarang dah chemical. Chemical sekarang ni. Tak ada dah. Ni dulu lah. Ya. Ubi mahal. Sekarang dia pakai chemical terus. Ya. Lepas tu dia kata apa lagi? Adapun jika ada ain itu najis, maka tiadalah cuka itu suci. Dan jika dikeluarkan ain najis itu daripada yang dahulu, daripada jadi cuka sekalipun, habis. Dan kata setengah ulama, bahawasanya ilat yang demikian, sebab yang demikian tu, kerana bahawasanya sebab apa? Sebab apa bila kita masuk sesuatu benda dan benda tu mempercepatkan dia, sebab nak cepatkan dia jadi cuka kan, kita masuk satu ain benda lain kan. Kenapa benda tu tak boleh? Faham tak? Kenapa kalau kita masuk satu benda yang suci, menyegerakan, tak boleh? Salah. Kecuali yang tiga tadi. Apa sebab?
Kenapa kena benda tu berubah natural? Kalau berubah dengan sebab ada kita campur, salah. Jadi haram kita minum. Kerana bahawasanya menyegerakan akan ia kepada menghasilkan maksudnya dengan berbuat yang diharamkan, maka nescaya disiksa ia. Ini memang kaedah. Satu benda kita pergi cepatkan proses tu, padahal belum sampai masa lagi. Maka disiksa ia dengan ditegahkan ia daripada memperoleh maksudnya. Adalah bandingannya seperti membunuh seorang akan orang yang diwarisinya akan dia. Maksudnya anak bunuh bapa. Tujuan dia pun nak cepat dapat harta waris. Supaya segera mewaris ia akan hartanya. Maka dihukumlah ia dengan tertegah daripada mewaris dia. Patutnya kalau bapa mati, anak dapat harta. Bapa mati, sidik-sidik rupa anak tu yang bunuh. Terus tak dapat. Itu kaedah agama tu. Kaedah dia bunyi macam mana? Katanya man istajala syai'an. Buat bagi dia. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa menyegerakan suatu dahulu daripada waktunya, waktu tak sampai lagi, dia nak cepat, nak pergi dapat juga, diseksalah ia, dihukum ia dengan tertegah, menegahkan dia daripadanya. Kaedah ni ulama fiqh pakai, ulama sufi pakai, ulama tauhid pakai. Kaedah sama. Satu orang yang belum sampai martabat nak jadi ulama tok guru, tok syekh, dia pun berlakon je syekh. Berlakon. Tak jadi dah. Ni tak sampai masa dibuang dia orang ni, digelak dia orang. Sebab apa? Man istajala, barang siapa menyegerakan sesuatu sebelum masanya, qabla awanihi uqiba bihirmani. Ini kaedah yang boleh dipakai dalam kehidupan kita ni, bukan dekat fiqh je. Arak patutnya dia cuka, boleh berubah segi jadi cuka tu. Kita masuk benda nak pergi cepat, dah kena hukum. Haram, tak diminum. Walaupun betul-betul jadi cuka, walaupun tak betul je, tak boleh, kerana kaedah itu. Saya try buka kitab Tuhfah, saya baca bab ni. Tiba-tiba ada satu bahasan yang sangat menarik tentang bab ni. Dia kata ada satu perbahasan, dia bahas macam mana pula tindak tanduk Nabi Khidir membunuh budak tu, yang mana budak tu belum lagi memurtadkan bapak dia. Tu macam mana tu? Macam mana? Macam wah, ini kitab fiqh ni. Tiba-tiba cerita bab Nabi Khidir. Nabi Khidir kan dia bunuh budak tu. Kenapa? Sebab budak ni nanti bila dia besar dia akan murtadkan mak ayah dia. Jadi Nabi Khidir bunuh dia dulu. Kalau kira tak boleh belum besar lagi. Kalau ikut kaedah ni macam mana? Tapi dia ada jawapan itu. Saya baca, saya pun tak faham. Nak jawab, nak cerita macam mana ada pengecualian. Sebab diinkisyafkan pada Nabi Khidir ni sesuatu yang tahqiq akan berlaku. Dibuka pada Nabi Khidir, Allah perintahkan dia suruh bunuh budak ni. Habis boleh lah kita kasyaf kan, tengok ni besok ni kacau ni, ini akan merosakkan ni. Lebih baik saya pecat dia sekarang. Mana boleh tu, tak dia pakai. Sebab tu nahnu nahkumu bizawahir, wallahu yatawalla bisarair. Pada Rasulullah ajar tu, kita hukum dengan zahir. Tak boleh pergi masuk kat dalam hati dia tu. Tak boleh. Walaupun wali Allah dia dah terbuka kasyaf, dia tak boleh hukum orang ni. Dia kena senyap, tu rahsia Tuhan. Tak boleh. Walaupun Allah buka dia satu hari budak ni akan jadi macam ni, orang ni jadi macam ni. Dia tak boleh. Dia tak boleh cakap. Dia tengok. Kecuali Allah izinkan. Manis tak jala syai'an qabla, tak tahu. Itu tak ada Tuhan, mungkin yang dia nampak tu, sekadar dia nampak, mungkin boleh berubah lagi. Ini yang terjadi kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ni guru pada guru Syekh Ahmad Idris, Tarekat Ahmadiyah. Satu hari dia ada satu anak murid dia tu.
Beramah, tiba-tiba anak murid terbuka hijab. Nampak kata tok guru dia ni bakal masuk. Nampak lauh mahfuz. Tertulis kat lauh mahfuz tu yang tok guru dia ni akan masuk neraka. Terus masuk neraka. Setengah riwayat kata malaikat sini pun wallahu alam masa tu. Tapi dikhabarkan pada tok guru dia tu. Tuan, tamak tuan, saya Allah buka hijab saya ni, nampak lauh mahfuz. Nama tuan ni masuk neraka. Habis tu? Habis tu? Apa masalah? Yelah, nama tuan peduli apa aku, nama aku masuk neraka ke, masuk syurga ke? Aku hamba Allah. Kerja aku berkhidmat. Nantak. Setengah riwayat kata malaikat pun pelik. Apa punya orang ni dah bagi tahu nama dia macam tu pula. Sekian lama lepas 10 tahun tu tiba-tiba berubah nama tu. Ahli syurga. Dia beritahu, tuan, saya tengok nama tuan dah masuk syurga. Habis tu? Habis ada masalah? Bukan kerja aku nak masuk syurga neraka, tu kerja Tuhan. Kerja aku berkhidmat je. Itu kerja Tuhan tu. Nak masuk mana tu? Ni dah jauh kita fikah ni. Tapi ada kena-kena tu. Dan istisna mana dikecualikan daripada ain itu. Kita jangan malas ngaji fiqh. Jangan kita ingat ngaji fiqh ni tak kena dengan tasawuf. Salah tu. Dia sekali tu. Tauhid, fiqh, tasawuf tu sekali. Dia ada bahagian-bahagian dia tu. Jangan kita pisah-pisah dan kita tak belajar cabang-cabang ilmu fardhu ain ni, tak boleh miss satu pun. Tauhid, fiqh, tasawuf kena seimbang ni. Dan dikecualikan daripada ain itu biji buah anggur. Biji buah anggur yang termasuk ke dalamnya arak. Kan bila dia nak buat tu, dia pijak tu. Banyak anggur banyak tu. Dia nak pecahkan tu. Biji lah tu, tak nak kupas satu buah biji. Bila nak selesai. Biji anggur tu macam mana? Dikecualikan, dimaafkan. Dikecualikan akan biji anggur, kata dia. Ketika memerah dia dan tangkai anggur dan hampasnya anggur dan biji kurma dan barang sebagainya daripada barang yang sukar memelihara akan dia daripadanya. Susah kita nak jaga kan. Benda tu tengah kerja memang termasuk pun. Nak buat macam mana? Dia masalah sukar-sukar memelihara ni memang banyak. Fiqh ni dia maaf. Kerana masalah fiqh ni idza daqal amru ittasa'a. Bila urusan menjadi sempit, hukum menjadi luas. Wa idza tas'adaqa, bila urusan tu senang, maka disempitkan hukum. Itu kaedah. Benda mudah, hukum sempit. Keadaan sempit, hukum luas. Itu memang kaedah fiqh begitu. Ya. Macam sini. Tiba-tiba dimaafkan dah pula dah. Dan dia kata apa lagi? Dan demikian lagi diistisnakan daripadanya masalah arak ni, air yang dikendaki kepadanya, kerana memerah buah anggur yang kering. Buah anggur tu kering, nak perah macam mana? Campur air. Tak campur air, air tu dimaafkan. Kalau dia kata air tu jadi arak lah. Air kan? Air. Tak apa, maaf. Atau kerana menghabis-habisi memerah buah anggur yang basah, dicampur sikit air dalam tu, maka sekalian itu tiada memberi mudarat. Surah maaf. Istisna namanya surah istisna. Demikianlah tersebut dalam kitab Tuhfah. Dan jikalau bercampur air buah anggur dengan cuka, macam mana? Air anggur campur cuka, maka ditelik. Jika ada cuka itu sedikit, cuka yang nak cuka betul, campur air arak tu. Kalau cuka tu sikit, maka iaitu memberi mudarat. Cuka tu sikit bagi mudarat. Maknanya najis lah. Tak boleh. Dan jika ada ia cuka tu banyak, maka iaitu tiada ia memberi mudarat. Cuka tu lebih pada arak tu ni. Arak tu tukar jadi cuka, tak apa. Tapi kalau cuka sikit, arak banyak, tak boleh.
Dan demikian lagi, jika ada cuka itu bersamaan dengan air buah anggur. Sama banyak. Itu pun jika mengkhabarkan dengan dia oleh 2 orang adil. Kata sama banyak tu. Ada orang beritahu. Atau seorang yang adil. Adil tu adil. Dia ni tak pernah buat dosa besar dan tak mengekalkan dosa kecil. Yang mengetahui ia akan qadar yang menegahkan ia akan jadi khamar dan tiadanya. Dia orang tu orang yang alim, dia tahu. Dia tahu sikit banyak ni, dia tahu. Dia beritahu tadi campur tadi banyak ni. Air cuka tu sikit. Ya, najis ni. Banyak air cuka ni. Sikit agak, dia tahu. Adapun apabila tiada diperoleh orang yang tahu, dia tak tahu. Tapi dah campur tapi tak tahu. Akan demikian itu. Atau diperolehnya orang, tetapi syak ia tak percaya dia. Maka diperedarkanlah hukum atas yang ghalib. Dikembalikan hukum tu atas ghalib. Ketika itu. Kebiasaan dia macam mana? Biasanya kalau campur arak banyak ke cuka banyak? Tengoklah. Ni kalau perusahaan-perusahaan ni, dia orang tahulah, kita tak tahu. Benda tak pernah buat. Tengok pada ghalib. Inilah tersebut dalam kitab Nihayah. Dan jikalau dicampur buah anggur yang kering, campur dengan bau-baungan minyak wangi. Bau-bauan tu minyak wangi. Sudah. Anggur kering campur dengan minyak-minyak wangi ni. Dan berbagai-bagai. Campur dah yang bau-bauan yang berbagai-bagai macam-macam jenis. Bau tu bau dicampur. Campur dengan anggur kering. Maka direndamlah ia anggur kering tu dalam air. Dah campur, rendam air. Kemudian maka disaring. Dan jadilah baunya seperti bau khamar. Dah saring-saring tu keluar, dah macam bau arak pula dah. Maka iaitu ditelik. Jika ada bau-bauan minyak wangi tu, wangian-wangian tu, kurang daripada buah anggur, jadi mutanajislah bau-bauan itu. Kalau disikit jadi najis. Kerana bahawasanya air buah anggur itu jadi khamar ia, kerana bau-bauan yang mencampuri dia. Sebab dia jadi khamar sebab tu, benda yang campur, wangi-wangian tu. Tiada menegahkan ia akan dia daripada jadi khamar. Sebab sedikitnya. Maka apabila jadi cuka khamar itu, tiadalah suci ia. Tak jadi suci lah. Dan jika ada bau-bauan tu terbanyak, lebih banyak daripada buah anggur, atau bersamaan keduanya, maka tiadalah menajis wangi-wangian tu. Kerana bahawasanya air buah anggur itu tiada ia jadi khamar. Sebab banyak bau-bauan tu yang mencampuri dia. Nampak tak? Dia bila ni banyak, tapi bau arak. Dihukum bukan arak. Bau je. Sebabnya masalah bau ni. Bau macam bau arak ni. Tapi bauan tu banyak. Jadi yang anggur tadi ni sikit. Sebab tu dihukum tak najis. Dia menghalang tu. Bau-bauan, sebab bauan tu banyak. Dia tak jadi habis. Maka apa? Sama kedua. Kerana banyak air buah anggur itu tiada jadi khamar sebab banyak bau-bauan yang mencampuri dia. Dan tiadalah kebilangan bagi bau khamar pada ketika itu. Tak dihitung. Walaupun bau khamar tak nama khamar. Titik. Masalah ini diambil daripada kata mereka itu. Jikalau dibubuh cuka atas air buah anggur yang basah. Ambil cuka, buah atas air anggur yang basah. Dan alah cuka itu kurang timbangannya sikit. Atau takarannya. Daripada air buah anggur. Nescaya jadi mutanajislah cuka itu. Dengan khamar yang jadi daripada air buah anggur. Kerana sedikit cuka yang mencampuri dia itu, tiada menegah ia akan dia daripada jadi cuka. Bila cuka tu sikit, ni anggur ni, dia akan berubah menjadi cuka.
jadi arak. Arak jadi cuka. Cuka yang sikit ni tak mampu menghalang yang ni. Menghalang benda ni berubah. Nampak tak? Tapi kalau cuka tu banyak, yang ni sikit, maka sebenarnya yang kita rasa cuka tu cuka yang kita campur ni. Yang sikit tu dah hilang, dah larut. Air anggur tu dah larut, macam tak ada. Tak faham? Cuka banyak, air arak sikit, air anggur sikit. Bila air anggur sikit, air cuka ni ngap dia, mengatasi dia. Jadi seolah-olah tak berubah pun arak tu jadi cuka. Maka suci lah. Suci. Jadi dikira cuka. Dikira cuka semua tu. Dikira cuka. Kalau cuka tu sikit, air anggur tu banyak, najis. Sebab dia tak boleh nak kalahkan ni. Cuka tu tetap cuka. Cuka ni, ini dah berubah jadi arak. Bila jadi arak, dia jadi najis. Lepas tu dia jadi cuka, baru campur. Tak faham? Tak faham, tak apa. Tak penting pun. Ni sains. Nampak tak? Kerana bahawasanya air cara itu tiada menegak ia akan dia daripada jadi cuka khamar itu. Tiadalah suci bersalahan jika ada cuka itu terbanyak daripada air anggur. Cuka banyak, air anggur sikit. Atau bersamaan keduanya. Sama banyak. Maka tiadalah jadi mutanajis cuka itu. Kerana bahawasanya air buah anggur tu pada zahirnya tidak jadi khamar. Sebab dia dah banyak, dia dah terlarut dalam tu. Faham tak? Air anggur, patutnya air anggur ni berubah jadi arak, berubah jadi cuka. Tapi kalau cuka tu banyak daripada dia, atau sama banyak, jadi dia dah terlarut, air anggur tu terlarut dalam cuka tu. Sampai tak sempat jadi arak. Suci lah. Dia tak sempat jadi arak. Dia campur dalam tu. Dia skip step, dia terus larut dalam cuka jadi cuka. Tapi kalau cuka tu sikit, air anggur tu banyak, tentulah air anggur ni sempat menjadi arak. Ketika sempat dia jadi arak, cuka tu tak cuka. Maka cuka dia jadi apa? Mutanajis. Lepas tu dia ni cuka. Ni mutanajis tadi. Jadi arak semua tu. Najis semua, tak ada minum. Tapi kalau sama banyak tadi, ataupun ni banyak lagi, air di cuka tu banyak, air anggur ni sikit, air anggur ni larut dalam cuka ni. Dah terus jadi cuka. Tak sempat jadi arak, terus masuk je cuka. Jadi cuka. Syarat cuka tu lebih. Bijak ni, dah boleh ngaji tufah ni. Kalau sangat banyak, Sama banyak pun boleh. boleh. Sama banyak tadi. Bersama banyak. Air anggur, terbanyak cuka atau bersamaan keduanya. Maka tiadalah jadi mutanajis cuka itu. Kerana bahawasanya air buah anggur itu pada zahirnya tidak jadi khamar. Kita masuk dalam tu. Inilah hasil kalam Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli dalam Tuhfah dan Nihayah. Maknanya tuan-tuan ni mengaji kitab Yawi tapi dah macam Tuhfah Nihayah tau. Orang ngaji Aceh 10 tahun pun tak sampai. Boleh mufti ni. Bermula pada pengenal kita. Macam mana nak kenal akan khamar itu dah jadi cuka? Macam mana kita nak tahu khamar tu arak dia jadi cuka? Dengan hilang nashwah. Nashwah ni maknanya unsur-unsur arak tu dah tak ada dah. Unsur-unsur arak tu tak ada. Mabuk semua dah tak ada dah. Unsur-unsur tu. Dan banyak masamnya. Maka kita tahulah benda maka kita tahulah ini dia dah jadi cuka. Macam mana kita tak tahu? Arak dah jadi cuka. Satu, masam dia dah jadi air dah jadi masam. Arak tu jadi masam. Yang kedua, unsur-unsur arak tu dah hilang. Memabukkan begitu begini dah tak nampak kesan lagi dah. Nampak cuka je. Kena cari budak-budak masa. Dia. Dan tiada disyaratkan sampainya kepada kesudah-sudahan masam. Bukan kena masam sangat, tak payah. Asalkan masam sudah. Dan harus menaruh khamar yang dihormat. Arak ni ada arak yang dihormat, ada arak yang tak dihormat. Sudah. Macam mana kata arak yang dihormat ni?
iaitu arak yang dikosot ketika kita perah buah anggur tu supaya jadi cuka airnya. Kita ambil air anggur ni, kita perah jadi arak. Arak ni memang kita nak niat nak jadi cuka. Maka halal kita menyimpan arak tu. Sebab memang kita kosot nak jadi cuka. Adapun khamar yang tiada dihormat. Cuba tuan-tuan pergi tanya kat orang. Saya budak-budak mengaji mesti kan. Ada tak arak yang tak dihormat? Oh, tak ada jawab. Arak tak dihormat, arak yang dihormat. Cuba nak jawab tu. Iaitu yang dikosot memerah buah anggur supaya nak dibuat khamar. Airnya itu. Maka iaitu haram menaruh dia. Dan wajib menumpahkan dengan segeranya. Kalau kita dah niat berdawal memang nak buat arak, air anggur tu yang kita perah tu haram. Sebab memang kita nak jadikan arak. Syahdan sikit lagi. Diketahui daripada sekalian tersebut itu bahawasanya cuka yang jadi daripada lahang. Tahu lahang? Lahang ni lahang anau. Lahang anau ni nira. Air manisan yang sedapat enau. Daripada enau tu. Kelapa lah. Nira kelapa tu. Nira kelapa tu. Lahang nama dia. Atau barang sebagainya. Daun ketum ke sebagainya boleh. Apa yang dulu sebelum ketum ni apa tu? Yang di Pahang banyak tu. Putih-putih. Bukan tuak. Tap. Dulu saya minum tu. Wow. Tapi kalau badan jadi segar. Kat Pahang dia. Nira. Tahu kelapa dia. Nira nipah. Nira nipah tu. Nira nipah tu. Apa panggil? Panggil tuak. Tuak panggil dia. Yang tu. Suci ia atas itlak. Tak lagi. Yakni sama ada dia jadi cuka dengan sendirinya atau dengan dibubuh suatu ain yang suci ke dalamnya. Dia tak jadi lagi. Kita tambah ain ke, tambah benda lain yang nak jadi cuka kan? Boleh. Dari kerana lahang nira tu atau lahang anau itu tiada jadi khamar dengan dipermalamkan semalam atau 2 malam atau lebih bersalahan dengan air buah anggur. Dia simpan 2-3 malam dia tak jadi. Dia tak jadi arak. Dia tak jadi. Jadi bersalahan dengan air buah anggur 3 malam habis. Dan barang seumpamanya kerana lahang tu nira tu anau tu kan, yang telah dipermalamkan itu tiada ia membabukkan dengan sudah tercoba diminum beberapa kali, hingga jikalau diminum ia dengan kadar yang banyak sekalipun, sekira-kira jika diminum khamar dengan kadar yang terkurang daripada itu, nescaya memabukkilah dia. Dia minum banyak-banyak tak mabuk ini mabuk dah. Dia banyak-banyak minum masih macam tu lagi. Okey lagi. Dasanya telah terdahulu perkataan bahawasanya ilat najis khamar dan ilat haram itu keadaannya mesti memabukkan. Maka apabila tiada diperoleh ilat tersebut pada nira tu, lahang tu, atau yang telah dipermalamkan, tiadalah najis ia dan tiada haram. Dan demikian lagi cuka yang jadi daripadanya hanya adalah ia suci, harus meminum dia. Dan jika dibubuh suatu ain yang lain ke dalamnya, maka tiada memberi mudarat. Dan yang kedua, wallahu a'lam. Jadi yang kita cerita tambah benda ni, cepatkan proses, haram hanyalah bab arak saja. Hanyalah bab air anggur saja. Nah, air anggur ni memang dia special. Dia kalau kita perah air buah tu, kalau kurma ni, dia sendiri akan jadi arak. Jadi stout tu, ya. Memabukkan. Apa saja yang memabukkan lah.
Wallahu a'lam. Kita buka kitab tu. Ya. Arak dalam botol tu. Itu daripada anggur kan? Wine tau. Tapi tak pernah dengar Melayu juga kan. Simpan lama-lama lagi mahal, lagi sedap pula dia. Wine. Wine tahun 50-an, 60-an lagi dia mahal kan. Sparkly. Yang diorang cakap macam nak minum wine, tapi sebenarnya dia tak gas. Macam rasa dia memang Tak ada. Anggur biasa tapi campur dengan gas lah. Tak ada tu. Dia tak berubah jadi arak. Yang belum masuk botol. Wine tu tak tahu macam mana dia buat tak tahu. Wine masuk botol dia peram kan. Dia peram anggur tu jadi arak. Dia arak tu tak dia juga dah. 10 tahun dia minum. Macam mana boleh jadi dia tak berubah juga? Dia tahu pengawet ke? Tak tahu. Macam mana? Kami kaji tu. Tu arak tak terhormat tu. Memang ni nak minum. Dalam dia ada bawah tanah dia buat satu dia punya ni kan, tempat wine ni tu. Dekat Kelly's Castle ada tu, kat bawah tu. Tempat bahagian bubuh arak. Kusau apa? 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi barakatihi. Ini kitab Tanwir Qulub fi Isqati Tadbir karangan Ibnu Athaillah muka surat 41. Faslun. Pada menyatakan beberapa misal contoh mentadbir serta Allah Ta'ala dan menserahkan tadbir ke atasnya. Ni kita akan dengar malam ni banyak contoh-contoh yang Syekh Ibn Athaillah buat untuk kita faham perumpamaan orang yang suka nak mentadbir. Suka mentadbir ni maknanya dia nak mengatur hidup dia tu lebih daripada takdir Tuhan. Seolah-olah apa yang dia takbir tu, inilah yang mesti jadi dalam hidupku. Dengan kepandaian akal dia, dengan kecerdikan dia, dengan kemampuan kajian dia, maka dia mengatur kehidupan dia tu. Dia atur kehidupan anak dia, isterinya, syarikatnya, mesti macam ni. Takkan berubah. Kita panggil tadbir mazmum. Padahal sehingga dilupa adanya satu pentadbir yang lebih agung, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia buat contoh, nak bagi misal, contoh kita faham. Perbezaan orang yang mentadbir serta Allah dan orang yang menyerahkan tadbir itu pada Allah. Apa contoh dia? Dan misal rezeki yang menanggung ia Allah. Maka dengan misal itu, nyatalah masalah tadbir serta Allah Ta'ala seperti orang memperbuat rumah dekat tepi laut. Tahu buat rumah kat tepi laut? Tepi laut tu, dekat tepi pantai tu, dia buat rumah. Maka datang air laut membinasakan akan dia, rumah yang dia buat tu. Rumah tepi laut. Seperti inilah. Dia dah tahu dah, tepi laut ombak akan datang. Dia tahu tu. Dia buat rumah tu. Lepas tu dia kecoh. Habis rumah aku. Kau buat rumah kat mana? Tepi laut dah. Dia dah tahu dah. Ni angin monsun ni habis rumah ni. Dia buat rumah tepi tu. Kan bodoh nama tu kan. Dia nak lawan di laut dia. Laut memang dia akan masa dia akan naik ombak dia tu. Hancur rumah dia. Orang bagi tahu dah. Dia degil, dia buat rumah dia tu. Dia nak buat juga. Dia kata, aku nak buat juga. Seperti itulah orang yang mentadbir serta Allah Ta'ala. Dia nak kukuhkan pentadbiran dia. Dia tahu
Padahal dia tahu ni takbir dia ni datang ombak qada Tuhan ni hancur ni. Dia buat juga. Datang qadar takdir Tuhan. Datang qada Allah membinasakan sesuatu yang dia takbir. Jadi tiba-tiba yang dia takbir tak jadi. Tak boleh nak fikir lah. Macam Israel kan, dia takbir Iron Dome. Betul Iron boleh? Iron Missile. Iron Dome satu gitu. Yang keluar macam Star Wars tu. Dia dua Iron tu. Misal lah apa benda tu dia. Lepas tu dengan dia punya security, memang gila lah. Satu dunia ni dia paling dahsyat security dia. Tiba-tiba tembus dengan gliding. Mana tak sakit hati dia kan. Dia sakit hati tu. Dia pula aku dah canggih macam ni boleh kalah macam ni pula. Takbir dia dengan takbir Allah. Dia ingat takbir itu dah tak boleh lawan dah tu. Itu misal untuk kita faham tu. Bukan kita nak tengok dia, kita tengok kita ni. Kita ni punya pentadbiran tu kalah dengan Israel. Pun kalah dengan takbir Allah. Kalau Allah nak dia terjebul juga. Apa tu dia kata apa lagi? Kerana demikian itu, dikata orang mentadbirkan seorang itu, senya qada dan qadar itu tertawa-tawa ke atasnya. Allah. Bila orang yang mentadbir sendiri, kalau dah qada qadar tu orang kan, kalau kita tengok, kau apa tu? Aku tak ngurus hari aku ni, tengah nak buat planning ni tu. Kalau tengok, siaplah kau. Aku datang ni hancur kau. Kalau qada qadar tu jadi orang, dia gelak kat kita. Qada qadar ni Allah Taala dia dah tahu dah depan ni akan jadi ni. Tiba-tiba kita buat perancangan kita tak sama macam qada qadar Tuhan tu. Gelak dia qada tu. Tak dia tu gelak. Tertawa-tawa atasnya. Atau seperti seorang memperbuat rumah di atas perhimpunan pasir. Dia buat rumah atas pasir. Maka datang angin membinasakan dia. Angin tu tak ada Tuhan lah. Dia buat rumah dekat atas pasir. Buat rumah pakai pasir. Datang, dia hancur lah. Ambil pasir buat rumah. Datang angin, hancur. Macam rumah kat Yaman. Rumah Yaman tu, kawan-kawan yang duduk sana, Yaman. Diorang buat rumah tu pakai tanah. Sekali hujan. Rumah murah lah, senang. Tepik tanah jadi rumah. Hujan habis. Macam itulah takdir Tuhan. Bila kita merancang tu, jangan kita ingat takkan sekali-kali boleh dibinasakan oleh qada dan qadar Tuhan. Lepas tu kita hikam kata apa? Matan yang pertama hikam tu, sawabiqul himam la tahriku aswarul aqdar. Setinggi-tinggi hemah. Sawabiq tu mana setinggi-tinggi hemah tu. Hemah walaupun hemah ni mana keupayaan seseorang tu. Hemah orang kaya dengan kekayaannya. Hemah orang ahli sihir dengan sihirnya. Hemah para wali Allah dengan doanya, dengan tumpuannya, zikirnya. Tidak boleh melubangi tembok takdir. Lubang tak dia buat. Tembok takdir tu punya kukuh. Walaupun doa seorang wali tak boleh tembus. Dia kena tunduk dengan tembok takdir tu juga. Begitu kukuh takdir Allah. Ni apa lagi kita ni? Yang tak ada apa ni. Betul-betul. Misal lagi nak kita faham. Seperti safar anak dengan bapa, musafir anak dengan bapa. Pada malam hari, bapa dengan anak bermusafir di malam hari. Dan bersangat-sangat kasih bapaknya kepada dia. Bapak dia sayang sangat dekat dia. Dan tiada melihat anak itu akan bapak dia gelap. Anak tak nampak bapak dia gelap. Musafir ni. Maka bersangat-sangat susah hati anak dengan hal dirinya. Bapak dia tak nampak. Susah anak dia. Apa juga yang diperbuat, apa nak buat ni? Ya Allah, bapak tak nampak bapak ni. Macam mana nak buat ni? Bapak tak nampak bapak. Maka tiba-tiba terbit bulan. Bulan pun datang. Melihatlah ia anak dekat bapaknya. Bapak kat sebelah je punya.
maka hilanglah takut itu. Sebab dah nampak bapak anak kecil tadi, dia takut kan. Dia tahu bapak dia sayang dia. Cuma dia tak nampak bapak dia, risau lah. Macam anak kecil kan. Baby. Anak kecil ni baby lah. Baby tak nampak mak dia nangis. Wah, dia nampak senyap. Tak nampak dia nangis. Oh, nampak. Senyap. Itu dia mengajar itu. Mengajar itu. Mengajar macam mana? Tengok. Kenapa dia boleh senyap tu? Dengan hadirinya. Apa juga diperbuatnya. Maka tiba-tiba maka sangat susah hati anak itu dengan hadirinya. Apa juga diperbuat. Tiba-tiba terbit bulan. Melihat ia dekat bapak daripadanya, hilang takut itu. Kerana ketika dia nampak muka ayahnya, terkaya ia daripada tadbirnya. Tak payah nak buat buah. Bapak dah nampak, bapak tak nampak susah ni. Nak buat macam mana? Nak minum, nak itu. Tapi dia nampak bapak dia, bapak dia akan uruskan dirinya. Daripada mentadbirkan ia akan dirinya sendiri. Mentadbir ia bapa akan dirinya baginya. Daripada mentadbirkan ia akan dirinya. Itu tolong potong. Dia tertulis 2 kali. Daripada mentadbirkan ia bapa akan dirinya. Titik. Betul dia tambah baginya kan? Potong. Tu tersalah cetak. Sama terus seperti demikian itu. Orang yang mentadbir bersama-sama Allah Ta'ala bagi dirinya. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam gelap dosa. Dia tak nampak Tuhan. Dia susah lah. Buat kerja tu susah. Buat ni susah. Semua payah betul lah. Uruskan ni, urus itu. Urus bini pula. Urus kerja pula. Susahnya. Sebab gelap tak nampak. Dia nampak diri dia dah. Dia nampak ikhtiar dia dah. Tak nampak Tuhan. Dia tak nampak Tuhan lagi. Maka tiada melihat ia hampir rahmat Allah Ta'ala. Sebenarnya kat belakang tu rahmat Tuhan tu. Standby nak tolong dia tu. Maka jika tiba-tiba terbit bulan Tauhid. Bulan Tauhid tu terbit dalam hati. Tahu bulan Tauhid? Bulan tu sifat dia cahaya. Tauhid itu seperti bulan. Dalam gelap, bulan terbit terang. Dalam kita tak nampak Tuhan, dalam masalah hidup kita ni, tiba-tiba Allah, kita zikir-zikir, kita beramal, Allah kurniakan Tauhid yang seperti bulan tadi. Panggil bulan Tauhid. Cerah lah. Bila cerah nampak Tuhan. Ataupun yang terbit itu bukan bulan. Matahari makrifah. Keluar matahari. Terang. Nascaya melihatlah dia yang dalam kesusahan dan kepayahan, dalam macam-macam ujian tu, hampir rahmat Tuhan. Allah. Macam budak tadi. Anak kecil tadi kan. Susahlah dia, ya Allah. Begitu bulan terang nampak muka bapak, sejak tu. Begitu yang juga orang beriman ni. Walaupun dia bergulung dengan masalah-masalah hidup dia, lepas dia Allahu Akbar, dia semayang, dia zikir, dia begitu, cahaya datang. Makin dia berzikir, makin cahaya terang. Nampak Tuhan. Nampak Tuhan tenang. Dia tak tenang, dia tak nampak Tuhan ni. Tu susah hati. Sebab tak nampak Tuhan. Dah nampak Tuhan, tenang. Dan pertolongan Tuhan kepadanya. Maka bila dia nampak apa jadi kat dia? Malulah ia. Nak bersama-sama takbir dengan Tuhan. Dah nampak Tuhan? Ya Tuhan. Tuhan ada. Macam kita lah. Kita nak mengajar ni. Mana nak baca kitab susah ni. Baca-baca. Tiba-tiba nampak muka Tok Guru. Tok Guru ada. Tok Guru mengajar. Duduk. Nah kan? Kita susah nak. Apa macam ni? Alamak. Tok Guru lah. Tok Syekh. Tu tak faham. Dah kita doa. Kita settle. Dan terkayalah ia dengan tadbir Allah baginya. Settle problem. Inilah makna hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Baca tu banyak-banyak tu, tujuannya nak tahqiq dalam hati tu. Cukup Allah sebagai penolong. Misal lagi. Dia banyak misal ni. Bermula takbir itu seperti pohon kayu. Mentadbir, takbir mazmum, takbir yang dicela ni. Kita banyak merancang-rancang hidup kita tu, mentadbir tu. Seumpama pokok kayu
yang dituang dengan air su'uzon, jahat sangka. Faham? Dalam diri kita ni ada, bila kita mentadbir ada pokok dah ni. Lepas tu kita suburkan dia pula dengan kita tuang air. Air apa? Air su'uzon, buruk sangka dengan Tuhan. Tuhan bukan pandai pun, aku kena takbir ni. Tuhan dia kira dosa pahala je, aku takbir. Aku pandai lagi. Buruk sangka dengan Tuhan. Dan buahnya pula, bila dia takbir dia keluar buah apa keluar? Buah dosa. Allah. Lagi dia takbir diri dia, lagi dia curah dengan buruk sangka dengan Tuhan tu. Pokok tu tumbuh. Keakuan diri tu, ego tu. Yang tumbuh tu ego tu. Aku boleh. Keluar buah pula. Buah tu apa tu? Dosa. Na'udzubillah min zalik. Dapat dosa daripada Allah Ta'ala. Kerana jika bagus sangka, maknanya husnuzan, ana inda zanni abdi, kalau baik sangka daripada Allah Ta'ala, Allah pengurus, Allah yang menjaga dia, Allah yang mentadbiri dia, dengan Tuhannya, nescaya akan mati. Kayu tu pokok. Pokok tadbir yang tumbuh daripada hati. Mesti hilang ni. Cekak, tarik, buang. Tak ada je. Boleh cabut buang tu. Kita bila pokok cabut ni teringat pokok buluh belakang Madrasah. Pokok Madrasah saya tu kat belakang tu ada pokok buluh. Bukan satu, beratus batang. Sampai Kadapan bawa JCB. Ayo Ustaz, tak boleh lah. Ni macam mana mau buat? Ni banyak ni, tak boleh torik, tak boleh karibnya. Lepas buang dah tanah-tanah tu, lepas 4 bulan, 3 bulan, dia dah kering. Kering. JCB datang, boleh cabut. 100 batang tu boleh cabut macam tu. Dia korek. Tengok, puasnya. Cabut kan sampai ke akar-akar tu. Macam itulah pokok tadbir dalam diri kita ni. Kalau kita berhenti menjirus air padanya, biarkan dia mati, biar dia kering. Jangan jirus air dengan buruk sangka pada Allah, baik sangka Allah. Dan lama dia mati. Bila dia mati, senang cabut. Matilah pokok tu. Hilanglah keakuan ni. Nampaklah Allah. Ini teruk. Siram. Siram lagi. Tubuh. Lepas tu zikir. Tak hilang. Dah berakar dah. Zikir tu macam angin dia. Pokok tu steady je. Tak boleh cabut. Nak terkeluar macam mana? Itu kata ni. Jika bagus sangka hamba itu, kalau husnuzan hamba pada Allah, nescaya akan mati kayu tadbir daripada hatinya. Hanya senya tiadalah buahnya dosa. Buah dosa pun dah tak ada. Tak ada dosa sebab dia dah tak nampak diri dia. Kerana orang yang tadbir bagi nafsu, sungguhnya kalau orang yang tadbir bagi nafsu, dia yang mentadbir nafsu dia tu, dia tak bagi nafsu dia naik. Sungguhnya suka, redha dengan tadbirnya. Orang yang nafsu dia mentadbir, dia akan suka dan redha dengan takbir diri sendiri. Dan tiada redha dengan takbir Tuhan dia. Orang yang takbir bagi nafsu, maknanya diri dia mentadbir, dia akan suka, redha dengan takbir diri dia. I'm the one, I yang buat tu, I semua I. Dan tiada redha dengan takbir Tuhan, dia dah memusuhkan Tuhan dah. Dia nak lawan takbir Tuhan tu. Takbir Tuhan tu takdir lah. Dia tak suka takdir Tuhan tu. Dia nak yang kendak dia mengatasi takdir Allah. Dia dah kacau dah ni. Orang ni kacau ni. Ada satu perumpamaan lain. Orang yang melawan takdir ni umpama orang yang memegang sebilah pedang yang tajam. Pedang tu dia boleh lentur, tapi dia nak pegang, nak lawan. Dia tak nak ikut lentur pedang. Apa jadi kat tangan dia? Berdarah. Orang yang melawan takdir ni berdarah. Luka dia akan luka. Sebab dia nak lawan takdir tu. Tak boleh. Habis. Maka sebab yang demikian itu tertegah ia daripada rahmat dan kurnia Allah. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab apa dia ni jadi orang yang suka dan redha dengan takbir di sini, tak nak takbir Tuhan.
Kenapa? Sebab tertegah ia mendapat rahmat dan kurnia Allah bagi. Tak ada kurnia Allah kat dia, tak ada bahagian dia. Misal yang lain pula, tengok misal lagi. Seperti seorang hamba diperintahkan tuan penghulunya pergi kepada satu negeri supaya memperbuat hajatnya tuan. Tuan kata, hamba, kau pergi kat tempat ni, kau tanam pokok, cari buah supaya macam ni. Hajat aku nanti nak makan buah-buah ni. Maka masuklah ia hamba kepadanya negeri. Berarti dia buat apa? Bukannya dia pergi buat apa yang tuan suruh. Ditanya, di mana juga tempatku berkahwin? Wow, ini best ni. Cantik perempuan sini ni. Tengok macam member saya pun ni. Dihantar menjadi duta di Turkmenistan. Turkmenistan. Orang kata kalau pergi sana tak teringin menikah tu tak sampai Turkmenistan. Perempuan Rusia lawa-lawa. Kan? Hantar jadi duta, suruh buat kerja kerajaan. Pergi sana, mana perempuan nak aku nikahi ini? Ya? Mana perempuan nak aku nikah ini, kata dia. Sampai tempat tu. Dan mana tempat bersenang-senang hatiku. Milik tu betul-betul. Mana tempat nak bersenang-senang hati. Mim lamkap tu saya cetak, buang. Maka berbimbanglah ia, seronoklah ia dengan yang demikian itu. Cari orang perempuan, seronok-seronok. Daripada perintah penghulunya, tak dia buat apa tuan disuruh. Maka adalah balasnya daripadanya dapat azab. Sebab dia tak buat hak dia yang disuruh. Dia takbir diri sendiri, dia buat benda yang tak patut dia buat. Dan siksanya kerana berbimbanglah ia, sibuk dah ia, sehingga dia tak buat apa yang disuruh daripada yang disuruh itu. Seperti demikian itu engkau dengan Tuhan, dikeluarnya engkau kepada dunia ini dan disuruh engkau buat ibadat dan mentakbirkan Allah Ta'ala bagi engkau. Maka engkau pergi berbimbang dengan takbir nafsu engkau. Kau ikut apa yang nafsu kau nak. Dan lupa engkau disuruhnya. Suruhan Allah tu kau dah lupa dah. Maka sungguhnya menjalan yang jadi binasa. Jalan engkau untuk jadi orang yang binasa. Sebab kau tak buat apa yang patut kau buat. Misal yang lain pula. Contoh lagi ni. 2 orang hamba bagi seorang penghulu. Seorang berbimbang ia, sibuk ia hamba tu dengan suruh penghulunya. Dan tiada berpaling ia kepada pakaiannya, tak hirau pakaian, tak hirau makanan. Hanya senya berbimbanglah ia hamba dengan apa yang disuruh itu. Buat apa Tuhan disuruh. Ambil padi. Masuk gawah. Buat apa itu. Dan ada seorang pula berbimbang ia dengan kehendak nafsu dia sendiri. Dan tiada memperbuat suruh penghulunya. Maka hamba yang pertama ini diharap mendapat kurnia penghulunya. Kerana tiada membeli penghulunya baginya, melainkan kerana nak disuruhnya mengerjakan perintahnya. Seperti demikian itu Allah Ta'ala bagi hambanya. Senya disuruh mereka itu berbuat ibadat kepadanya. Itu tujuan Allah pun. Kenapa Allah, hikmah dia. Dasarnya mengasihi rezeki dan rahmat Tuhan baginya. Kerana bersungguh-sungguh tawakalnya kepada Allah. Jadi kita ni tak ingat kerja kita. Dan orang yang lalai tiada dapat kurnia. Kerana berbimbang ia pekerjaan dunia. Lepas tu kita menjerit, kenapa dah Tuhan tak bagi? Dan takbir nafsunya. Sepupu hamba ni, dia sibuk kerja dia. Betul-betul. Kecoh kenapa Tuhan dia tak bagi makan. Misal yang lain pula. Seorang laki-laki telah menjualkan ia rumahnya. Dia jual rumah dia. Atau hambanya. Kemudian katanya kepada orang yang membeli itu. Dia dah jual rumah, dia jual hamba. Dia cakap kepada orang yang beli itu. Jangan perbuat sesuatu. Atau engkau runtuhkan rumah itu. Maka kata orang yang membeli. Tiada patutlah demikian itu. Kerana sudah engkau jual. Tak faham? Dia jual rumah. Lepas tu dia jual rumah tu apa? Rumah ni jangan buat apa-apa Yang tu biar macam tu. Pintu depan ni mahal ni. Tahu?
Kau jangan buat apa? Kunci. Aku dah beli rumah kau. Kau nak atur pula dah. Kau dah jual kan? Kena sudah kau jual bagiku. Seperti itu. Engkau sebenarnya sudah dibeli oleh Tuhan engkau. Allah dah beli kita dah. Kita ni dah dijual sebenarnya. Sungguhnya firman Allah, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahawasanya Allah Ta'ala telah membeli ia daripada orang mukmin. Apa yang dia beli? Akan diri-diri mereka itu. Nafsu tu diri mereka. Allah dah beli kita. Dan harta mereka itu. Dengan bahawa, apa bayarannya? Bagi mereka itu syurga. Tuhan dah beli kita. Maksud Tuhan dah beli? Tuhan dah beli mata kita. Tuhan dah beli tangan kita. Dan Tuhan dah beli. Bila Tuhan beli, Tuhan nak suruh dia buat apa yang dia suruh lah. Mata ni Tuhan dah beli dah. Dia dah beli, dia dah bayar. Dia dah bayar dah. Bayaran dia syurga. Dia nak bayar tu. Tapi syarat dia, kita kena buat apa yang mata patut buat. Ikut suruhan dia. Jangan tengok maksiat. Tengok kebesaran dia. Lidah, jangan cakap benda-benda yang mengarut. Cakap zikir. Baca Quran. Kaki jangan melangkah tempat maksiat. Itu maknanya Allah dah beli kaki. Kaki ni dia dah beli. Kita dah jual lah. Kat Tuhan. Bila kita beriman ni, maknanya kita dah jual kat Tuhan. Orang kafir dia tak jual. Kata innallaha ashtara minal mu'minin. Allah hanya membeli pada orang beriman. Maksud beli apa maksud beli? Beli makna apa tu jual beli? Jual beli kita serah satu barang, kita terima satu benda lain. Itu makna jual beli. Kita bagi barang, kita dapat duit. Jadi kita jual diri kita pada Allah, Allah beli, Allah bayar. Bayaran tu dengan bentuk nikmat syurga. Walahumul jannah. Bi anna lahumul jannah. Dahsyatlah. Ishtara minal mu'min anfusahum wa amwalahum, dan harta kita. Semua harta kita tu dia dah beli dah. Orang beriman. Sebab dia nak bayar dengan syurga. Kita tak faham. Kita buat main. Lepas tu kata apa lagi? Maka lazimlah atas mukmin itu, bila dah faham je tu, menserahkan nafsu mereka itu. Nak kontrol Tuhan. Tuhan, saya dah jual tadi saya, tapi kaki saya ni, saya nak bawa pergi main bola. Mata saya ni walaupun saya dah jual, saya nak bawa untuk ni. Macam mana tu? Kerana dibelinya bagi Allah Ta'ala, kerana dibelinya Allah dan dijadinya, dan tiada takbir ia bersamanya. Kalau dia faham diri dia telah dibeli, dia faham ayat ni. Innallaha ashtara minal mu'min anfusahum. Ini ayat At-Taubah 111. Buka Quran ayat 111 surah At-Taubah. Ishtara tu makna beli. Dah tukar dah. Lahumul jannah, kamu dapat syurga. Syahdan, misalnya rezeki hamba pada dunia ini seperti berkata penghulu bagi hambanya, duduklah engkau dalam rumah, berkhidmat suatu yang jadi selamat. Ni misal untuk rezeki pula. Hamba pada dunia ni seperti berkatalah Tuhan bagi hamba, kau duduk dalam rumah ni, kau khidmat je. Selamatlah kau. Kau kerja kau khidmat aku je, kau jangan tak buat lain. Maka tiadalah menyuruh penghulu itu hambanya demikian itu, melainkan akan dikasihnya makan dan pakaian. Takkan dia tak kasih kot, dia dah suruh khidmat kan. Seperti demikian itulah hamba disuruh Allah Ta'ala di dunia ni berbuat taat, buat amal, dan menanggung Allah baginya rezekinya. Telah terdahulu beberapa ayat Quran. Banyak kan Tuhan dah sebut dah yang Tuhan menanggung rezeki itu. Misal yang lain, seperti kanak-kanak dengan ibunya, tiadalah meninggalkan ibu itu daripada memelihara ia ibu akan anaknya. Seperti demikian itu Tuhan sebenarnya bersangat melihara ia akan hambanya yang mukmin. Sebenarnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan bersama-sama anaknya waktu tengah perang tu, kat kamp perang, kamp askar tu. So nampak tu perempuan dengan anak ni. Maka sabda Rasulullah SAW, adakah kamu sangka itu perempuan tu akan melontar anaknya dalam api? Maka sebuah sahabat, tiada ya Rasulullah. Maka sabdanya, Allah Ta'ala lebih kasih dengan hamba yang mukmin daripada itu perempuan dengan anaknya. Kau tengok mak kata, Tuhan sayang lagi lebih pada anak tu.
Mak tu takkan sanggup anak tu kena sikit api tu. Nyamuk tak bagi. Allah lebih lagi. Misal yang lain seperti berkata penghulu bagi hambanya, pergilah engkau pada bumi di sana dan jangan keluar engkau daripadanya. Dan kau bawa sesuatu yang menolong duduk padanya. Maka bila disuruh makan ia sesuatu yang menolong atasnya tinggal padanya. Maka dikasih atasnya apa-apa kurang supaya sentiasa padanya. Seperti demikian itu hamba dijadikan Tuhan dalam dunia ini disuruhnya berbuat bekal dan ibadat bagi akhiratnya firman Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairazat at-taqwa. Berbuat bekallah kamu, maka maksudnya bahawasanya sebagus-bagus bekal akhirat itu takwa Allah. Maka maklum bila suruh dengan menuntut bekal akhirat, maka diharuskan baginya mengambil ia daripada dunia supaya menolong atasnya berbuat bekal itu. Wallahu a'lam. Kali kita kupas lagi ni yang bawah. InsyaAllah kita akan kupas lagi pada pengajian akan datang. Ini semua perbandingan nak memaham perbezaan orang yang mentakbir dengan Allah dengan orang yang berserah Allah yang takbir. Yang bawah tu dah masalah rezeki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna bil ilmi qulubana wasta'min asrarana wa syal bi ni'tibari afkarana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.